Sihat raya luar biasa. Hai Kaki Watson, saya Nazatul aka Buat Orang Lapar. Buat Ramadan yang akan datang ni, adakah anda ingin memasak hidangan yang ringkas, tetap sedap dan sihat untuk seisi keluarga anda? Jadi hari ini saya akan tunjukkan 4 sajian ringkas iaitu telur oat wrap untuk sahur, onde-onde oat sebagai juadah ringan semasa berbuka, bubur ayam oatmeal dan juga kurma ayam yang sesuai untuk hidangan berbuka puasa. Okey, jom kita mula. Okay, pertama, jom kita sediakan hidangan yang sesuai untuk waktu sahur iaitu telur oat wrap. Ramuan-ramuan yang kita perlukan adalah susu, telur, lebih kurang 4 biji, oat, daun bawang, carrot, cili, garam, coconut oil, serbuk lada hitam, wrap dan salad. Untuk resipi ni saya gunakan 4 biji telur. Kalau nak buat lebih banyak, boleh lebihkan telur ni. Kemudian telur ni kita perlu kacau dulu sampai dia sebati dan masukkan sedikit susu. Kemudian saya letakkan juga sedikit oat dan masukkan juga sedikit garam dan juga sedikit serbuk lada hitam. Okay, bila dah sebati, saya akan goreng telur ni menggunakan NutraBliss Extra Virgin Coconut Oil yang kaya dengan asid lemak rantai sederhana, zat besi dan juga vitamin E. Ia sesuai untuk individu yang mempunyai sistem imun yang lemah. Dan kita boleh kacau supaya telur tu menjadi telur hancur ataupun scrambled egg. So secara umumnya resepi ni sangat tinggi dengan protein dan serat dan juga mengandungi antioksidan yang sangat tinggi. Bersama itu kita boleh masukkan juga mamak yang lain. Kalau suka boleh letakkan sayur-sayuran. Ini saya letakkan carrot, daun bawang dan juga sedikit cili. Okey, telur ni pun dah siap. So kita akan ambil telur ni dan akan bungkuskan dengan wrap. Okey, ini dia telur oat wrap kita. Senang kan resipi ni? Lepas ni kita akan menyediakan pula onde-onde oat sebagai juadah ringan untuk berbuka puasa. Okey, jom. Okey, tanpa membuang masa, jom kita mula membuat onde-onde oat ni. Hari ni saya akan perlukan tepung pulut, tepung gandum, gula melaka, oat daripada Watson, air non pandan, gula, cane sugar daripada Watson juga dan garam, Himalayan salt daripada Watson juga. Okey, jom kita kisar dia punya oat dulu. Oat ni saya akan kisarkan dengan sedikit gula dan juga garam. NutraBliss Organic Instant Oat ni mengandungi sumber serat larut yang baik, beta-glucan. Ia boleh menstabilkan gula dalam darah dan boleh mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. So ni oat ni kita akan gunakan untuk menyalut kuih onde-onde nanti. Okay, untuk membuat kuih onde-onde ni kita perlukan tepung pulut. Tepung pulut ni saya akan campurkan dengan sedikit tepung gandum untuk menjadikan kuih ni lebih kenyal. Lebih kurang dalam 2 sudu. Kemudian masukkan sedikit garam. Okey, sekarang kita akan masukkan sedikit air daun pandan. Air ni saya ambil daun pandan yang dah dikisar. Sementara tu kita boleh letakkan juga sedikit pewarna hijau untuk mencantikkan lagi warna kuih ni. Okay, ni dough yang saya dah siap basuh tadi. Dia punya tekstur memang sangat lembut dan kenyal macam ni. Dan kita boleh ambil sedikit dough ni, tak kisah nak saiz besar mana, nak kecil boleh, nak besar pun boleh. Dan kita boleh bulatkan sikit macam ni dan kat bahagian tengah ni kita akan isikan dengan sedikit gula karbon. So jadi macam ni. Ni kita boleh buat banyak-banyak dulu, kemudian boleh rebus ataupun kukus kuih ni. Okey, so ni lah rupa dia yang saya dah buat bulat-bulat tadi dan kita boleh terus masukkan kuih ni. Okey, bila dah nampak kuih ni dah timbul, maksudnya dia dah masak. So kita boleh terus angkat. Sementara tu boleh sediakan oat dulu. Masukkan oat ni dalam mangkuk besar untuk menyalut kuih. Terus masukkan kat dalam oat yang kita dah kisar tadi. Kemudian kita boleh gaul oat tu. So jadi inilah rupa dia. Okey, dah siap dah. Senang kan?
Hidangan ni memang sangat sesuai untuk individu yang sukakan hidangan yang manis dan menyegarkan tapi juga menyihatkan. So, dah lapar kan? Okey, jom kita masak hidangan yang sihat untuk berbuka nanti. Okey, masakan seterusnya kita akan masak bubur ayam oatmeal. Resepi ni bukan saja sedap tapi ia sangat berkhasiat terutamanya untuk warga emas dan kanak-kanak. Untuk resepi ni kita akan gunakan oatmeal daripada Watson, ayam, serai, serbuk lada hitam, sedikit garam, coconut oil, juga sedikit minyak bijan, dry fruit, daun bawang, bawang goreng, cili merah. Okey, langkah pertama untuk membuat bubur oatmeal ni kita perlu rebus ayam dulu. Kita masukkan air kat dalam periuk yang besar untuk merebus ayam. Okey, bila kita dah nampak ayam ni dah masak pada keseluruhan bahagian, kita boleh keluarkan ayam ni dulu. Okey, air lebihan rebusan ayam ni kita boleh terus masukkan oat. Kemudian masukkan juga serai. Dan saya akan gunakan juga NutraBliss Himalayan Rock Salt yang lebih berkualiti. Sebab garam ni sangat berbeza daripada garam biasa sebab dia mengandungi lebih rendah dalam natrum. Dan juga sedikit serbuk lada hitam. So, boleh kacau dan kita tunggu sampai oat ni kembang dan mendidih. Dan bila kita dah nampak bubur ni dah semakin kering, maksudnya dia dah hampir masak dan kita boleh masukkan dengan sedikit minyak coconut oil yang mengandungi MCT rantai yang sederhana yang mudah sangat untuk diserap. Dan juga sedikit minyak bijan. Ini tu boleh kacau sikit dan dah siap kita punya bubur oatmeal ayam. Okey, sebagai hiasan kepada bubur ayam oatmeal ni, saya akan letakkan dengan ayam ni yang saya dah rebus tadi. Saya carikkan kecil-kecil supaya mudah untuk kita makan. Kemudian saya letakkan juga sedikit bawang goreng. Dan kalau suka boleh hiaskan juga dengan daun bawang. Kalau suka pedas pula boleh letakkan cili, sama ada cili besar ataupun cili padi. Itu untuk menambahkan lagi selera dan kesedapan bubur ayam ni, saya letakkan juga dengan sedikit dry fruit. Dry fruit tu sangat kaya dengan vitamin dan mineral. Ia juga sangat tinggi antioksidan fenolik yang mempunyai banyak sangat manfaat kesihatan. Masakan ini bukan saja sesuai untuk warga emas dan kanak-kanak tapi juga sesuai untuk kawan-kawan yang ingin mengamalkan gaya hidup sihat dan juga sesuai untuk mereka yang mempunyai bacaan kolesterol yang tinggi. Okey, jom kita sambung belajar dengan hidangan seterusnya. Resepi terakhir untuk hari ini iaitu kurma ayam. So, bahan utama yang kita perlukan adalah ayam, serbuk kurma, kentang, bawang putih, asam jawa, bawang merah, cube ayam, buah pelaga, kulit kayu manis, bawang besar, bunga lawang, cengkis, tomato, daun bawang, badam, garam, cili, daun ketumbar. So, jom kita kisar dulu badam dan juga daun bawang ni. Badam yang kita gunakan ni untuk masakan ni adalah NutraBliss Raw Almond. Ia mengandungi kandungan yang rendah karbohidrat, protein dan juga mengandungi serat yang tinggi. Kajian menunjukkan bahawa makan badam dapat meningkatkan perasaan kenyang. Kita kisarkan daun bawang dan juga badam ni sampai dia jadi halus dan kemudian boleh ketepikan dulu untuk masak masakan yang lain. Country Farm Organic Extra Virgin Olive Oil. Ia adalah pilihan yang sihat untuk memasak kerana mengandungi kandungan lemak tak tepu 67% dan syarat dengan antioksidan kuat yang membantu dalam menurunkan kolesterol LDL iaitu bad kolesterol, tekanan darah dan juga risiko penyakit jantung koronari. Bila minyak tadi dah panas, kita boleh masukkan bawang putih dan juga bawang merah. Masukkan juga 4 sekawan tadi. Kita boleh kacau sikit dan tunggu sampai bawang ni garing dan naik bau. Bila bawang tadi dah garing, kita boleh masukkan sedikit rempah kurma. Bila dah masuk rempah kurma ni, kita boleh terus masukkan air supaya rempah kurma tadi tak mudah untuk hangit. Dan kita boleh kacau sikit. Kemudian biarkan sampai bahan-bahan tumisan ni naik bau.
Okay, bila nampak bahan-bahan ni semua dah pecah minyak, kita boleh masukkan badam yang kita dah kisar pada awal tadi. Boleh letak lebih kurang dalam 1 ke 2 sudu. Tujuan kita letak badam ni untuk menjadikan kurma ni lebih pekat dan lebih sedap rasa dia. Okay, bila dah nampak semua bahan-bahan ni pecah minyak, kita boleh masukkan ayam. Boleh gaulkan sikit supaya bahan-bahan tumisan ni rata pada keseluruhan ayam. Okay, bila semua bahan-bahan ni dah rata dan kita boleh masukkan air. Kemudian kita masukkan juga kentang. Okay, bila dah menggelegak dan ayam tadi dah empuk, kita boleh perisakan dengan sedikit cube ayam. Letakkan juga sedikit garam. Kemudian masukkan juga sedikit paste asam jawa untuk memberi keseimbangan rasa pada kurma ayam ni. Okay, kemudian kita akan masukkan tomato, bawang dan juga cili. Okay, kita biar dulu sampai bahan-bahan ni layu. Okey, dah siap dah saya punya ayam kurma tadi dan kita boleh hidangkan untuk menu berbuka nanti. Masakan ni sesuai untuk kawan-kawan yang mementingkan tabiat makanan yang sihat kerana hidangan ni menggunakan olive oil dan juga sesuai untuk warga emas kerana ia tidak menjadi beban kepada badan dan kesihatan. Baiklah, rancangan kami untuk episod Sihat Raya luar biasa sampai sini saja. Kawan-kawan sekalian boleh mencuba resepi ni. Cara untuk menyediakan hidangan ni semuanya sangat senang je. Dan alat-alat memasak yang saya gunakan tadi boleh juga didapati di cawangan Watson yang berdekatan anda. Okey, terima kasih Kaki Watson kerana tetap setia bersama dengan kami dalam episod Sihat Raya luar biasa. Selamat menjalani ibadah puasa dengan penuh semangat dan doa. Jumpa lagi. Bye.